رسول الله صلى الله عليه وسلم. شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. صراط الذين صعب bayar apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'arif sallallahu alaihi wasallam. Dan sah Jumaat bagi orang yang jatuh takbir imamnya yang dahulu jika diketahui hingga sempurna hajatnya. Dan lazim pada dua surah, dua masalah ini, iaitu jatuh segala takbir imamnya bersamaan mengulangi. Ini Jumaat bagi sekiannya. Jika dapat, yakni lulus waktunya. Dan jika tiada lulus, maka mengulangi Jumaat wajib sekalian itu sembahyang zuhur. Dan sahlah surah yang ketiga, itulah dahulu jadi diketahui hingga sempurna hajatnya Jumaatnya itu. Bagi orang yang Jumaat dahulu daripada kadar hajat dan jatuh kemudian lebih daripada kadar hajat, mengulangi akad sembahyang zuhurnya. Faham tak? Bahasa Melayu tak faham? Keling tak apa. Dan sah Jumaat jika dan sah Jumaat bagi orang yang jatuh takbir imamnya dahulu. Ya, ini pada masalah dia berbilang Jumaat tapi tidak diperlukan. Tempat tu masjid pertama kosong lagi, dia pergi buat masjid kedua. Jadi sembahyang dua imam sedangkan tidak perlu. Maknanya masjid masih luas. Masalah kalau masjid tak muat dan tak ada jalan nak bertambah masjid, sempit kawasan tu, maka syarat luluskan, buat dua masjid. Ketiga itu imam mana takbir dulu kenyang pun sah. Cuma sunat yang imam dia tadi terlewat pada masalah ni diulang zuhur. Sunat saja. Pada masalah maknanya hajat. Ada pun tidak masalah tak hajat, yang takbir imam kemudian tak sah terus. Ya, itu maksud dia. Baik, sekarang dia kata sini, dan sah Jumaat bagi orang yang jatuh takbir imamnya dahulu. Takbir pertama itulah takbir masuk sembahyang, takbir ihram tu. Yang dahulu. Ni bila ni? Jika diketahui hingga sempurna hajatnya. Dan lazimlah pada dua surah, iaitulah jatuh segala takbir imamnya bersamaan mengulangi akan Jumaat. Kalau serentak kena ulang balik bagi sekaliannya. Jika dapat, yakni lulus, kalau nak ulang pun kalau lulus waktu. Dan jika tiada lulus waktu, ya, tengok sama bila dah masuk asar misalnya. Ya, masing-masing tunggu makmum seorang dekat asar misalnya. Tiba-tiba takbir serentak pula, nak ulang pula dah masuk, tak lulus. Ya, maka wajib mengulangi sekalian akan zuhur. Habis. Dan sah pada surah mana serupa masalah yang ketiga, iaitu apa? Dahulu jika diketahui hingga sempurna hajat dia, Jumaat tadi bagi orang yang jatuh dahulu, ya, yang kadar hajat, yang jatuh kemudian yang lebih daripada kadar hajat, mengulangi zuhur. Mana kalau yang jatuh kemudian dan dia ni kadar lebih kadar hajat, itu kena ulang zuhur. Faham? Tahu tak? Orang kena cakap Arab tu. Lebih kadar hajat, maknanya tempat itu perlu dua, tiba-tiba dia buat maknanya yang kedua tu mana lebih kadar hajat lah. Orang hajat dua je, dia buat tiga masjid buat apa? Jadi yang ketiga tu, itu kan hajat lagi lah. Itu capai jatuh je memang tak sah yang Jumaat, dia kena buat zuhur. Kalau dia perlu dua, tiba-tiba dia buat tiga, capai yang tiga tu kan dia kena buat zuhur. Sebab tu bukan dia hajat lagi. Kalau dia hajat dua, buat dua tu okey lah. Tu jamhur kata sah. Cuma ada khilaf kata yang kendian tu sunat saja ulang zuhur. Tu maksudnya. Itu yang dia kata kadar hajat apa pula. Kadar hajat keperluan masjid tu. Kalau masjid tu orang ramai perlu dua, buat dua. Ya.
Ni kalau perlu 2 ni buat 3. Tu mana yang 3 tu kan hajat tu. Siapa yang jatuh kendian tu maknanya apa? Dia kena ulang zuhur. Habis. Kemudian katanya maka barang yang berhajat sekarang pada setengah daripada masjid daripada sembahyang zuhur, kemudian daripada sembahyang Jumaat, maka barang yang jatuh sekarang pada setengah daripada masjid daripada sembahyang zuhur, bila kemudian daripada sembahyang Jumaat, lepas sembahyang Jumaat diulang zuhur. Ada banyak kan? Bila kita tanya, dia kata tak bersedap kan. Dia tak bersedap pula. Sebab apa? Kita ni tak ramai, dalam 40 orang ni, 45 orang. Nanti tengok budak-budak semayang ni ke tidak, ni mak rempit pun ramai. Ada mak rempit pula dia salah. Kalau mak rempit buka kari kan buat tu bang. Dia baca kiraat pun tu banyak. Kan? Jadi dia berasa tak sedap, kononnya nak cermat ulang zuhur. Tu salah lagi. Apa salah? Sebab kita tak dibenarkan angkat takbiratul ihram sembahyang Jumaat, melainkan kita dah yakin cukup 40 orang yang kamil. Yang kita tengok ni, semua ni okey ni. Baru kita berangkat takbir. Ni angkat takbir Allah Akbar lepas tu, cukup tidak 40 orang yang kamil. Cukup tidak. Tak boleh. Itu tak ada kaedah dia. Kalau kita tak yakin, tak boleh angkat takbiratul ihram Jumaat. Dia kena buat zuhur dia. Ya. Rasa-rasa tak yakin kan? Pergi angkat berapa orang kau tak yakin. Dia 45 orang tak yakin, dan 10 orang. Kita angkat 10 orang. Kau pegawai masjid 10 orang kan, kau pegang seorang-seorang, kau test seminggu, selesai masalah. Takbiratul ihram dengar apa nak, baca tahiyat aku nak dengar, baca Fatihah dengar, selesai kan. Besok pagi tak payah ulang-ulang. Faham? Itu lagi senang. Ini benda tak selesai, dia main tidak, lepas tu diulang zuhur. Itu salah. Yang boleh ulang tadi satu je. Masalah apa? Mana salah tak muat tempat, tiba-tiba buat 2 tempat. Kaul muktamad sah dua-dua, tak ada masalah. Tapi ada satu kaul mengatakan yang kendian tu tidak sah. Jadi nak meliharakan kaul tu, yang kendian tu sunat saja diulang zuhur. So tak wajib, tak ulang tak apa, sah tak. Sebab dia hajat ada, memang hajat 2 masjid. Habis. Kemudian katanya maka jika jatuh sekarang, barang yang jatuh sekarang pada setengah daripada masjid daripada sembahyang zuhur, kemudian daripada sembahyang Jumaat, lepas Jumaat dia buat zuhur, atas bahawasanya iaitulah i'adah yang batal. Maknanya ulangan yang tak terpakai, yang tak sah. I'adah, sebab apa panggil i'adah? Sebab dalam waktu. Kerana bahawasanya jika ada ia syak pada sembahyang Jumaat yang memadaikan dia syak, cukup tidak ahli, cukup tidak yang kamil kan, maka zuhurnya itu wajib atasnya fardu ain. Mana kalau dia tak yakin 40 orang tu kamil, cukup rukun dia semua dia tahu, dia tak yakin, jawab dia kena buat zuhur, dia tak boleh buat Jumaat tu. Sebab tak cukup ahli 40 yang kamil, dia kena ada kait yang kamil. 40 orang ni tak boleh kira tu. Yang kamil mana dia tu mustautin, kemudian dia tu maknanya cukup laki-laki, bukan perempuan, bukan unsa. Kemudian dia tu maknanya tengah sahadat, dia jadi wajib. Kemudian bacaan dia semua kita test semua betul, rukun kaul dia semua dia buat cantik, tak ada masalah. 40 orang clear, baru kita boleh angkat takbir. Kita yakin tu boleh. Kalau duk main syak je tak boleh. Dia syak waktu diulang zuhur tu salah. Ketika tu dia kata apa? Wajib zuhur, wajib atasnya zuhur, dan wajib atasnya fardu ain tu. Dan dikalau dia semayang dengan sendiri sekalipun, dia tengok tadi tak cukup kan, betul semayang tu sendiri, tak ada buat jemaah sekalipun, maknanya tak apa, mana sah semayang. Atau tiada syak pada sah Jumaat, maka tiada sah semayang zuhur. Kalau sekiranya tidak syak pada semayang Jumaat, dia buat zuhur tak sah. Ni sebalik tadi nak buat Jumaat, tiba-tiba syak, maka tak boleh buat Jumaat, dia kena buat zuhur. Yang ni dia yakin Jumaat, dia tengok semua clear, orang ramai 1000, dia pergi buat zuhur, tak sah zuhur. Faham Sebab tu orang yang tinggalkan sembahyang Jumaat dalam keadaan tidak ada uzur, dia apa, mimalik lamsin dia panggil. Dia malas nak pergi Jumaat, dia tidur kat rumah. Tiba-tiba dia rasa nak tidur cepat, orang kat masjid tengah baca khutbah, main zuhur dulu dah, tak sah sembahyang dia. Sebab dia tu wajib pergi Jumaat, dia tak ada uzur, dia wajib kena Jumaat, tak boleh buat zuhur. Kecuali nak sembahyang zuhur, orang dah habis Jumaat, orang dah salam dah balik kan, apa boleh dia buat zuhur. Bermakna baru sah zuhur. Sebab apa? Jumaat dah tak dapat.
dosa dia tanggung lah pada hari Jumaat. Di masalah sah Jumaat tadi, sah zuhur dia terhenti atas selesai Jumaat dulu. Sebab selagi Jumaat belum selesai, dia tak boleh zuhur, dia kena pergi Jumaat. Itu maksudnya. Ya. Faham? Anak murid semua. Kau tak faham ke berat itu. Habis itu. Dan jikalau ia semayang dengan sendiri sekalipun, masalah tadi sah, atau dia syak, ya sah Jumaatnya, maka tidak sah zuhur. Ya, maka tidak sah zuhur daripadanya. Ya. Atau dia tak ada syak Jumaat. Apa tak ada syak? Dia yakin Jumaat itu sah. Buat apa buat zuhur? Kerana bahawa Jumaat itu tiada diulang semayang zuhur. Tak boleh. Maka ta'ammul, perhati betul-betul dia kata, olehmu akan qalyubi. Tahu qalyubi? Nama kitab tu. Qalyubi pun sebut, ya. Mahalli pun sebut nama dia. Umairah pun sebut, 3 nama dia tu. Dia kalau pun ada 4 kulit kan, sedap ngaji qalyubi. Boleh baca tu. Dia kan kelubi kat Yasin. Baca kitab apa? Kitab kelubi je. Dia sedap sini apa tuan? Qalyubi dia sedap satu masalah, dia pecah 4. Hukum ni kan satu hukum, kaul pertama, kaul kedua, kaul ketiga, kaul keempat. Ada 4 khilaf, tu luas sikitlah. Kalau ngaji qalyubi dia pandang dia dengan luas. Dia khilaf banyak tu. Dia cerita satu-satu khilaf. Kalau Jawi kita sikit-sikit macam Baru Mazi tu okey tu. Baru Mazi dia kan masalahnya ulama dia kata gini, ada khilaf gini. Bagi masalah khilaf tu kita punya apa? Fact kita luas sikitlah. Kemudian kataku apabila berbilang Jumaat kerana hajat, mana tempat masjid tak muat, buat 2 masjid. Jawab dia, sahlah Jumaat. Ya, bagi sekaliannya atas kaul yang asah. Asah atau daripada sahih. Asah maknanya yang paling sahih. Bawa asah, bau sahih. Bawa sahih, bau daif. Itu susunan dia. Dia macam bawa pergi Mekah kan. Mazhab kadang-kadang orang taklid pakai mazhab lain. Sebab kadang-kadang tersentuh, perempuan dia batalkan, isteri dia bawa dekat, kadang-kadang tersentuh. Jadi kalau kaul asah, batal yang menyentuh dan yang disentuh. Muqabil asah, tak daif tu, muqabil asah mana dia duduk sahih lagi tu, belum daif lagi. Lamis batal, malmus tak batal. Yang menyentuh batal, yang tak sentuh dia tak batal. Dia bawa isteri dia pergi, ataupun makna nanti kalau isteri dia lah kan, dia bagi dekatkan dia. Jadi bila dia tawak tu, siapa tersentuh? Kalau dia yang menyentuh tu isteri pegang dia, jawab isteri batal, dia tak batal. Itu kaul sahih. Bermakna tak payah wudu. Tak payah kita, dia kalau dalam mazhab kita ada kaul ni, tak payah pergi kaul lain. Dia tak pergi seberang kaul, dia tak payah. Kalau tak ada, baru kita pergi pada Maliki yang mengatakan tak batal sentuh tadi, kan? Kadang bertempit dengan orang lain pun ada. Mekah ni tadi tak tahu kalau dia susun tak disusun ni. Laki-laki semua je, betul perempuan semua ya. Dia sekali tahu habis lagi orang campur habis tu. Tu dari nak elak. Ada kena jaga je lah. Itu nak ceritakan sahih dan asah. Kaul asah maknanya yang menyentuh dan disentuh batal. Tapi muqabil asah bahawa dia tu sahih, yang menyentuh tu batal, yang tak menyentuh dia tersentuh tu tak batal. Dan sunat diiringi kemudian daripada Jumaat akan zuhur, kerana memeliharakan bagi kaul yang mengatakan tak sah tu. Tak sah berbilang sekali-kali, mana tak ada bahas. Sempit tak sempit, memang tak boleh hilang. Oh ni keras pendapat ni. Pendapat ni syadid. Maka kita raikan pendapat ni, kita ulang zuhur bagi orang yang imam dia terlambat takbiratul ihram tu, ya. Tu dia. Sebab kaedah kita khuruju minal khilaf mustahab. Khuruju minal khilaf, keluar daripada masalah khilaf itu mustahab, disunatkan. Mana kita raikan pendapat yang mengatakan tak sah ni, dengan baru kita ulang zuhur. Tu boleh. Bagi kaul yang mengatakan tidak sah berbilang sekali-kali, tetapi jika jatuh bersama, sunat diulangi keduanya, sembahyang zuhur atau yang jatuh kemudian. Tapi kalau sama serentak, masjid tu memang tak muat, kena dia buat sebelah je. Jadi takbiratul ihram serentak dua-dua. Kita dengar Allah macam pakatlah dua. Jadi yang dua-dua tu sunat ulang zuhur. Sunat ulang zuhur, tak wajib, sunat ni lah.
Tapi kalau yang kemudian itu memang sepakat maknanya sunat ulang zuhur. Adapun yang jatuh dahulu tiada harus mengulangi zuhur, bahkan haram tu. Sebab Jumaat dia tak ada khilaf, memang dah sah. Dia dua masjid yang perlu kena buat dua. Tiba-tiba masjid sebelah ni dia angkat takbir dulu, imam dia. Bermakna tu tak ada khilaf tentang kesahan dia. Dia memang sah dah. Maka dia nak pergi ulang zuhur tak boleh, haram hukum dia. Esoklah dia buat satu waktu dua wajib pula. Adapun yang jatuh dahulu itu tiada harus. Tiada harus mana haram dia mengulangi zuhur kemudian daripada Jumaat. Habis. Atau berbilang itu bukan kena hajat. Berbilang bukan kena hajat. Masjid cukup satu, dibuat yang kedua pula. Bukan hajat tu saja dibuat. Atau masjid tu perlu dua, orang dah ramai, dibuat tiga. Yang ketiga tu tak hajat tu. Dia sekadar dua je. Jadi kalau begitu, berbilang bukan kena hajat pada sekalian tu atau pada setengahnya, dan jatuh ihram segala imam itu sekali. Tiga-tiga serentak. Atau syak pada dahulu. Masing-masing semua syak. Kita dulu ke dia dulu? Kita dia main begitu. Satu. Atau bersamaan. Dia serentak. Jawab dia apa? Nasai batal sekalian. Batal sekalian. Sebab apa jadi batal sekalian? Sebab dia tadi ada yang tak kepada hajat. Kalau hajat tak ada masalah. Hajat mana dia dua kan? Mana dua-dua sama hajat, susah lah. Dia masalah dia tak ada hajat, di satu cukup, dia buat dua. Bila buat dua, kalau aku serentak ke apa, jawab dia, dua-dua tak sah tu. Kena buat balik. Nah, saya batal sekalian kemudian jika dapat waktu memulai Jumaat dengan dua khutbah, dan jikalau dengan sekurang yang dapat wajib dimulai. Jikalau tiada lulus waktu Jumaat mengulangi zuhur dua. Tapi kalau sekiranya dia dah tahu itu tak sah, maka wajib dia semua tu berkumpul balik sembahyang setempat dia. Dan kalau tak ada waktu lagi dah habis, sembahyang zuhur je lah. Seperti barang yang telah terdahulu, hampir mana sebut dia habis. Atau jatuh bertertib, mana ada dulu kendian, dan diketahui dahulunya, yang ni dulu yang kendian, maka sah Jumaat bagi jatuh dahulunya hingga sampai sempurna hajat. Dan batal pada barang yang lebih dari kemudian orang yang ghalib atas zannya. Mana kalau dia tahu dia tu yang tak ada hajat tadi, dia kendian, dia wajib kena ulang zuhur. Dan batal pada barang yang lebih daripada kemudian, orang yang ghalib atasnya zan, bahawasanya ia daripada orang yang dahulu, tiada wajib atas zuhur. Tapi kalau dia zan, bukan yakin, buat sangka dia dulu atau dia buat zuhur, tetapi sunat baginya jua. Sini satu lagi sunat kalau dia zan. Atau daripada orang yang lebih, orang yang lebih hajat, dan syak daripada yang lebih, saya wajib mengulangi zuhur ni. Dia syak ni, kita ni yang lebih ni, dia perlu dua, dia buat tiga. Kita yang ketiga ni mana yang lebih. Kalau ketiga tu apa? Saya wajib dia mengulangi zuhur. Demikianlah mentakrir, mana menetapkan akan dia oleh syekh kami. Dan kami lintang akan dia, mana bentangkan masalah ni, maka mencengang akan dia. Mencengang akan dia. Masalah ni pelik. Tambah syekh kata, mana masalah gharib. Intaha rahmani. Lagi katanya, dan hasil bahawasanya soal sembahyang zuhur kemudian daripada sembahyang Jumaat itu ada kalanya wajib. Hasil mana hasil? Kesimpulan dia. Di rumus masalah ni bahawasanya sembahyang zuhur kemudian daripada Jumaat itu ada kalanya wajib. Pada masalah tadi, kalau dia tu kendian pada tempat yang tak perlu, ada kalanya sunat pada masalah yang perlu, tapi dia takbiratul ihram imam dia kendian. Dan ada kalanya tertegak, iaitu haram kalau dia sudah sah Jumaat dia, tak boleh buat lagi. Dan maka yang wajib pada umpama negeri Mesir, sini dia buat misal, maka yang wajib diulang zuhur umpama negeri Mesir, yakni negeri banyak berbilang Jumaat yang terlebih daripada kadar hajat. Banyak ni masjid lama-lama saja dibuat. Dia padahal kalau kumpul tu tak banyak sangat, mungkin 3 masjid cukup dah. Dia buat kami banyak lagi. Terlebih daripada kadar hajat, maka tiada diketahui dahulu setengah akan setengahnya.
ya, mana satu dulu mana satu kemudian, maka wajib jika ini masalah wajib ulang zuhur. Dan yang setengah yang sunat pada orang yang apabila berbilang Jumaat dengan kadar hajat, yang ni ada hajat dengan tiada lebih, tapi tak lebih dia nak dua-dua, maka sunat yang kemudian ulang. Yang ketiga, haram pada barang apabila ada berdiri Jumaat satu dalam negeri yang diperolehi segala syarat yang muktabar syarak, lagi tak ada khilaf pada sahnya, maka tertegar terkala itu mengerjakan semayang zuhur. Ini haram, ya. Kampung tu masjid cukup, tak ada apa masalah, tiba-tiba dia semayang zuhur, ya, orang bang dia Jumaat dia semayang zuhur, haram mungkin dia tak sah dah. Sebab dia tak ada masalah, tak ada uzur, tak ada boleh wajib kena pergi Jumaat. Maka semayang dia tak sah kalau sebelum habis tamam semayang Jumaat di masjid habis. Intaha Abdul Rahman Ajhuri Hasya Iqna bagi Khatib Syarbini. Dan lagi katanya dan senya telah menazamkan demikian, itu setengah daripada ulama, wallahu a'lam.